forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu kerugian Fashion Village. PM arah khazanah buat audit dalaman. Saya baca sikit. PM Anwar Ibrahim hari ini mengarahkan khazanah untuk melakukan audit dalaman bagi menyiasat permasalahan terkait kerugian pelaburan bernilai 43.9 juta dalam Fashion Village. Kita makin dengar respon itu Datuk Kamal Amir. Dia akan minta komen macam biasa. Saya dapat semalam yang Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim menegaskan apabila timbul tentang permasalahan berhubung tentang sebuah syarikat Fashion Village yang di mana melibatkan khazanah serta PNB turut terlibat melakukan pelaburan. Jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah pun mengarahkan agar khazanah nasional berhad untuk melakukan audit dalaman untuk menyiasat kerugian sebenar pelaburan bernilai 43.9 juta ringgit dalam syarikat Fashion Village Sdn Bhd. Datuk Anwar Ibrahim yang juga pengurusi khazanah, dan beliau adalah merupakan pengurusi khazanah sekarang. Katanya arahan tegas itu sebagai memaknai pengumuman beliau sebelum ini yang mengarahkan agar Jabatan Audit Negara melakukan pengauditan terhadap 2,000 syarikat berkaitan kerajaan GRC. Kerana katanya ini bagi mewujudkan sistem tadbir urus yang baik, selain memastikan semua syarikat tersebut memenuhi tuntutan tanggungjawab dan fungsi masing-masing. Terdahulu Perdana Menteri berucap merasmikan Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil di Pulau Pinang. Beliau mahu siasatan dilakukan dengan adil tanpa mengira pangkat dan jawatan ataupun sama ada melibatkan syarikat kerajaan maupun swasta. Jadi kita kena ingat kerana semasa dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat Isnin lalu, Kementerian Kewangan memaklumkan bahawa khazanah dan permodalan nasional berhad menerima 3.1 juta hasil daripada penjualan saham dalam syarikat Fashion Village. Sedangkan pada tahun 2018, khazanah dan PNB telah pun melabur masing-masing sekitar 27 juta dan 20 juta untuk pegangan minoriti dalam syarikat tersebut. Jadi selaku Ketua Suruhanjaya Pencegah Rasuah Tan Sri Azam Baki dalam kenyataannya berkata Suruhanjaya itu telah pun membuka kertas siasatan. Jadi ini satu sebahagian lagi. Sebab itu saya mengatakan, mampukah Kerajaan Madani untuk membentas kegiatan rasuah? Ini yang merupakan penyakit yang diwarisi sejak sekian lama, saudara. Dan saya melihat sebab itu gamaknya lah Datuk Anwar Ibrahim dan pimpinan Kerajaan Madani semakin dibenci oleh pihak-pihak yang adalah rasuah. Kalau orang yang tak terlibat dalam rasuah macam rakyat biasa, mereka mengalu-alukan tindakan yang Tan Sri Azam Baki. Tetapi mereka yang berkepentingan, mereka yang ada jawatan, mungkin juga mereka terlibat dalam rasuah ini, sudah pun tak tidur malam. Jadi mereka inilah yang akan menentang sebarang cubaan untuk menghapuskan budaya rasuah dalam agensi kerajaan. Jadi persoalannya, mampukah? Tapi kita yakin saya melihat ketegasan dan usaha yang dilakukan oleh Tan Sri Azam Baki begitu berterusan dan tidak memilih bulu. Banyak sekali apa yang berlaku tentang kartel pasir di Selangor telah pun terdedah, saudara. Dan beberapa kejadian lain juga sudah pun semakin terdedah. Satu demi satu saya melihat bahawa kerajaan Perpaduan Madani ini lebih memfokuskan kepada usaha untuk membentas gejala rasuah. Sebab itulah mungkin pimpinannya semakin dibenci oleh setengah pihak. Dan serangan secara peribadi dilakukan berterusan. Kerana bagi mereka, selagi Datuk Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, selagi kerajaan Perpaduan Madani ini mentadbir negara kita, maka peperangan terhadap gejala rasuah ini tetap akan dilakukan tanpa memilih warna. Sebab itu saya mengalu-alukan kenyataan daripada Pergerakan Pemuda UMNO yang turut mendukung tindakan kerajaan apabila Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh beliau mengatakan bahawa Pergerakan Pemuda mengesyorkan agar ditubuh sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI
untuk menyiasat dakwaan wujudnya ketirisan yang membelenggu syarikat Fashion Velvet Sdn Bhd dan pertumbuhan peladang kebangsaan nafas saya. Isu nafas ni masih berterusan. Rakyat masih lagi bercakap dalam media sosial. Jadi kata Dr. Akmal, untung rugi syarikat adalah perkara biasa. Tetapi jika dana itu datangnya daripada dana awam, maka satu siasatan yang terus perlu dilakukan dan dibentangkan kepada awam supaya dapat menjadi pengajaran pada masa akan datang. Jadi artinya pergerakan Pemuda UMNO juga bersetuju untuk menyingsing lengan, memerangi gejala rasuah. Sebab itu katanya Pemuda UMNO mencadangkan supaya Suruhanjaya Siasatan Diraja dapat ditubuhkan untuk menyiasat dua perkara tersebut yang menjadi polemik di negara kita sekarang ini. Jadi dalam waktu yang sama, beliau menzahirkan penghargaan atas pendirian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dua isu itu. Khususnya, gesaan supaya siasatan dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Sama ada Fashion Velvet ataupun nafas, jika ada salah laku yang wujud, maka jangan biarkan wahima seorang pun katanya terlepas daripada kartel-kartel yang menelan duit rakyat. Itu nampaknya Pemuda UMNO semakin garang, semakin tegas menuntut agar peperangan menangani gejala rasuah. Begitu juga saya, bukan hanya Pemuda UMNO. Putih UMNO saya. Putih UMNO turut menyeru agar siasatan menyeluruh dapat dijalankan bagi memahami punca kegagalan pelaburan bernilai 43.9 juta yang dialami oleh Khazanah Nasional dan Permodalan Nasional Berhad dalam Fashion Velvet. Jadi, menurut Ketua Pergerakan Putih UMNO, Datuk Nurul Amal Mat Fauzi, katanya ini disebabkan ketelusan dalam pengurusan dana awam adalah asas kepada kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Sebab itu, Pergerakan Putih UMNO menekankan kepentingan tadbir urus korporat yang baik dalam setiap pelaburan yang dilakukan oleh agensi kerajaan. Ini termasuklah bagi memastikan bahawa setiap keputusan pelaburan dibuat berdasarkan analisa yang teliti dan risiko yang diambil adalah wajar, katanya. Jadi beliau turut menegaskan ramai usahawan yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan dana dan juga mendapatkan bantuan kewangan dari syarikat bank tempatan. Dan pentingnya semua itu perlu dilakukan oleh pihak pimpinan kerajaan hari ini agar mereka yang tak dapat pinjaman pun taklah kecewa sangat. Kerana tidak mahu adanya pilih kasih. Jadi sebab itu kata Nurul, jika terdapat isu tata kelola, tindakan sewajarnya hendaklah dilakukan. Tiada siapa yang mengatasi undang-undang, katanya. Dan Putih UMNO akan terus memantau perkembangan isu ini dan memastikan kepentingan rakyat sentiasa diutamakan. Putih UMNO berharap agar langkah-langkah yang diambil akan memperkukuhkan lagi kepercayaan rakyat. Jadi saya melihat bahawa warga kita semakin ramai yang bersetuju dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh SPRM dan juga kerajaan Perpaduan Madani ini dalam memerangi rasuah. Sejauh mana mampu atau tak mampu, kita mengharapkan sangatlah agar Tan Sri Azam Baki dan anak buahnya dapat menggerakkan dengan penuh ketelusan dan beristighfar untuk melakukan peperangan yang begitu maha besar ini, saya. Sebab itu, saya, apabila pembongkaran kartel kontrak baja bernilai 1.8 bilion ini yang melibatkan penahanan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, hari ini kabarnya 2 orang lagi telah pun ditahan. Itu bekas pengurusnya. Katanya, beberapa pegawai dan anak syarikat Kementerian Pertanian amat dialu-alukan serta mendapat sokongan daripada warganet. Aktivis Pakatan Harapan Kelantan, iaitu Muhammad Hishamuddin Ghazali, ataupun lebih kalau dalam media sosialnya dia mengambil nama sebagai Syam Gas, dalam satu kenyataan berkata penahan itu membuktikan pendedahan yang dilakukan oleh aktivis politik dan pertanian sebelum ini mengenai dakwaan berlaku sesuatu yang tak wajar dalam pertubuhan peladang kebangsaan adalah benar. Akhirnya terbukti pendedahan kita betul, katanya. Itu berkaitan dengan nafas dan siasatan SPRM menemui segala bukti yang diperlukan untuk lembaga pertubuhan peladang menggantung ahli jemaah pengarah nafas berkuat kuasa serta-merta.
Sementara itu, saya dalam satu lagi siaran media, Syamgas melahirkan rasa sedihnya kerana jumlah kontrak baja yang diselewengkan jumlahnya teramat besar dan jelas seolah ia melakukan rompakan terhadap hak petani miskin yang memerlukan pembelaan. Sepatutnya petani yang miskin ini mengharapkan dapat baja, tapi hak mereka dirampok. Dia kata Syamgas, inilah mereka, Syamgas menzahirkan rasa yang amat sedih kalau mereka sanggup melakukan tindakan sedemikian. Sebab itu katanya, saya terkesan dengan penyelewengan yang dilakukan di Nafas, membabitkan kontrak 1.8 bilion. Memang katanya kerja bodoh siapa yang buat ini, tapi pesawat padi di seluruh negara sekitar 200,000 ahlinya berseluruh negara dan dekat 1 juta orang. Namun harapan mereka kepada pertubuhan peladang berkecai. Tapi apa yang terjadi katanya 60 juta ringgit. Ini lebih teruk lagi saya. Itu 60 juta ringgit kontrak diberikan secara running terus kepada sebuah syarikat di Singapura yang ada anak syarikat di Malaysia dorman. Syarikat itu hanya tidak bergiat dalam perniagaan dan selama 8 tahun katanya. Dan syarikat itu diberikan kontrak secara running terus membabitkan sekitar 15,000 metrik tan baja diberikan kontrak pada syarikat tersebut. Jadi Syamgas mahu agar pembongkaran demi pembongkaran dilakukan. Beliau mengucapkan tahniah atas ketegasan kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya membongkar kartel yang katanya berlarutan, menyeleweng dan merugikan petani di seluruh negara. Sebab itu katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim tahniahlah kerana membongkar isu ini. Cuma kami mahu perkara ini disiasat dan mereka terlibat dikenakan tindakan habis-habisan kerana mereka mengkhianati hampir 1 juta peladang di seluruh negara. Kita berharap bukan setakat kartel baja saja. Bagaimana dengan benih padi yang kita tahu benih ini dibekalkan ada yang tidak berkualiti dan banyak pula padi angin. Perlu juga disiasat. Selain itu, kartel melibatkan racun. Racun-racun pada penjaja, pada petani juga. Bagaimana jentera pengangkutan lain perlu dibongkar, terutama kilang padi yang menindas pesawah padi di seluruh negara. Jadi saya rasa Kementerian Pertanian harus bekerjasama dengan SPRM untuk merungkai persoalan-persoalan yang menghantui kehidupan para petani kita, di mana kehidupan mereka tertekan. Harga baja naik, harga benih padi naik, dan yang untungnya siapa? Itulah keadaan. Sebab itu semalam saya dah bercakap berkali-kali. Semalam apa saya katakan? Apabila sebab Abu Amal, terima kasih atas kuntum wang merah untuk saya. Jadi sebab itu semalam saya katakan bahawa beberapa media sosial sekarang ini menghalakan serangan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kerana konon-kononnya mahu supaya beliau berhenti. Tapi soalnya kalau beliau berhenti, siapa yang akan menggantikan beliau? Yang mempunyai iltizam, yang mempunyai keyakinan bahawa peperangan terhadap kartel ataupun mereka terlibat dalam rasuah ini dapat dihapuskan. Memang untuk menghapuskan secara sepenuhnya tidak mungkin. Tapi kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim berusaha untuk melihat agar budaya korupsi ini dapat dikekang, maka beliau diserang. Sebab itu saya katakan, ada kalangan mereka mahu supaya diganti dengan pimpinan kerajaan yang lain. Soalnya kalaulah yang minta menuntut perubahan itu terdiri daripada warga marhain yang mengharapkan bantuan kerajaan, yang mengharapkan pimpinan yang baik, tata kelola yang baik, itu boleh tahan juga. Tapi yang mintanya saya, kebanyakan saya lihat adalah merupakan anggota parti. Jadi saya yakin mereka juga menuntut supaya kalaulah pimpinan mereka pula yang diangkat sebagai Perdana Menteri atau pimpinan di anjung kuasa di Perdana, kerana di hati mereka ada budaya untuk menyakau. Budaya sakau inilah yang membuatkan mereka dilihat secara benci kepada pimpinan negara. Saya yakin saya. Sebab itu semalam saya dah katakan, kita dah mengalami 60 tahun pimpinan UMNO Barisan Nasional berubah kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Tidak usai saya.
Malahan Bistarinet bertengkar. Waktu itu semua mengatakan UMNO itu begini, UMNO itu begini. Tapi akhirnya bagaimana? Apa artinya perubahan kerajaan kalau masih ada lagi tindakan ataupun percaturan korupsi yang dilakukan oleh kaki tangan kerajaan ataupun pihak-pihak pemimpin. Begitu juga selepas beralih kepada daripada pimpinan Dato' Mahathir dapat pada Tan Sri Mahyudin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional. Bagaimana pula? Tak bongkar pula jana wibawa. Dan ada beberapa lagi ketirisan yang dikatakan berlaku. Selepas itu, timbul lagi ceritanya, sebagai saya cakap dalam cakap semalam, saya mengulangi lagi saya. Timbul pula hadir Datuk Seri Ismail Sabri. Timbul juga lagi cakap-cakap yang tidak menarik. Di mana adanya kegiatan-kegiatan yang menuntut. Kalau mau mendapatkan sokongan daripada Perdana Menteri untuk mendapatkan projek, ada dana-dana tertentu yang diperlukan. Dan ini sedang disiasat oleh SPRM. Inilah keadaannya saya. Dan hari ini di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, nampaknya budaya-budaya begitu tak ada. Saya melihat mungkin adalah juga. Saya tak menafikan. Mungkin ada di kalangan pimpinan peringkat akar umbi dari parti-parti yang sekarang ni lah, sama ada daripada DAP, kerana jangan lupa saya, daripada DAP pun terbongkar. Kalau bukan adalah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, mungkin apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan DAP yang terlibat dalam rasuah di kementeriannya, dan sekarang ini sedang sedang disiasat sepenuhnya oleh pihak SPRM, tak silap saya Kementerian Sumber Manusia. Jadi ini keadaannya saya. Apa artinya kita merombak kepimpinan parti politik kalau matlamatnya parti ini naik, aku dapatlah habuan. Kalau itu budayanya, sampai bila pun takkan selesai. Sebab itu kita harus berusaha menyokong keadaan sekarang ini, pimpinan yang ada hari ini yang mau memerangi rasuah. Saya baca detail lagi. Perdana Menteri berkata arahan terkait itu menjadi sebahagian tindakan untuk mewujudkan sistem tadbir uruh yang lebih baik dalam 2000 syarikat berkaitan GLC. Selaku pengurusi, saya mengarahkan Khazanah untuk melakukan audit dalaman bagi menyiasat permasalahan terkait kerugian pelaburan bernilai 43 poin serta baru-baru ini. Kita bertemu menyokong kajian. Apa pada dapat Ibrahim. Assalamualaikum.